Salam 40. Sebelum ini kita sebut salam 30 kan. Tapi sekarang ni dah jadi 4. Ya, salam 40. Terima kasih kepada anda yang sudi-sudi jenguk seketika di room saya. Terima kasih Boy. Waalaikumsalam Boy. Hulu Langat. Oh, Hulu Langat. Anak buah Sani Hamzan. Mesti garang ni ya. Anak buah Sani Hamzan dengan garang orang dia. Clear ya? Suara saya boleh dengar clear ya? Saya tak letak tajuk yang khusus, cuma saya nak ulas 2-3 isu lah, 2-3 perkara yang terkini lah boleh saya nak ulas ya. Diorang ni fitnah adalah menu harian dia orang ya. Kalau pagi, sarapan pagi, kalau dia fitnah tengah hari, itulah makan tengah hari dia orang. Malam-malam makan malam kan. Aziz Ali, Waalaikumsalam, terima kasih. Daripada Singapura ni siapa ni? Mat 4205, Singapura Ramlan Hadir. Baru-baru ini pun dia orang fitnah. Dia kata pemimpin DAP ni ada kaitan dan beradik dah dengan bekas Perdana Menteri Lee Kuan Yew ya, Singapura. Nak sebut Lee Kuan Yew pun tak pandai ya, tapi kata kabarnya PhD, profesor dan sebagainya kan. Rupanya Lee dengan Lim pun tak boleh nak tahu. Perdana Menteri Singapura ya, dia tak tahu siapa Perdana Menteri Singapura. Lee tu jadi Lim. Punyalah tak sabar-sabar nak fitnah ni sampai dia lupa. Ya, katanya kelulusan tinggi kan, tetapi serau biasalah kan. Kita cerdik macam mana pun, bijak macam mana pun ya, mempunyai kelulusan tinggi macam mana pun, tetapi kalau kita otak kotor, hati hitam ya, kita akan mempamerkan kebodohan kita. Samalah dengan ilmuwan agama, ulama-ulama ya. Kalau dia mempunyai ilmu agama yang tinggi, pengetahuan yang tinggi tentang agama, yang sehingga sampai ke taraf boleh panggil dia ulama ataupun ustaz, sekurang-kurangnya ustaz lah kan, ulama. Tapi kalau berada di pihak yang tak betul, di pihak yang selalu menjadikan fitnah sebagai makanan harian mereka, ulama ke, ular dalam semak ke, ustaz ke, lebay ke, PhD ke, semua akan jadi bodoh. Sebab apa jadi bodoh? Sebab dia berada dalam kumpulan ataupun jemaah yang menfitnah ya, makanan harian dia fitnah. Dalam parlimen nak fitnah, luar parlimen apatah lagi lah kan. Dalam parlimen pun dia boleh fitnah, dalam parlimen pun dia main sentimen kaum, dalam parlimen pun dia main sentimen agama ya, dalam parlimen pun dia cakap lucah. Bayangkanlah kalau di luar kan. Jadi itulah saudara ya. Darjat seorang manusia itu bergantung kepada apa yang dia tunjukkan, apa yang dipamerkan, bukan bergantung kepada ilmu dia ya. Ilmu tinggi macam mana pun, kalau dia tidak ada akhlak, tidak ada adab, maka tidak ada guna ilmu yang tinggi ya. Maka jadilah dia sebagai iblis. Iblis ni ilmu dia tinggi ya, pengetahuan dia besar, malahan dia lagi alim daripada kita iblis ni ya. Selalu saya duk ulang, iblis ni lagi alim daripada kita. Kalau alim ataupun ilmu yang banyak itu dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan dialah yang benar, maka iblis itu kita boleh kata dia benar. Sebab dia punya ilmu yang tinggi ya? Dia lagi banyak ilmu daripada kita. Iblis lagi banyak ilmu daripada Haji Hadi ya? Yang orang PAS walaupun tu kata Haji Hadi itu ulama. Siapa kamu nak mempertikaikan Haji Hadi? Dia ulama besar, dia menulis kitab, dia membaca kitab, dia menghafal Quran, dia menghafal hadis, dia mengajar banyak masjid, ilmu dia tinggi ya, dia belajar kat Mesir kan. Sebagai dalil itu udah lagi cerita. Hadi ni berapa kali bermimpi jumpa Nabi. Macam-macam lah hujah mereka untuk menyatakan bahawa Haji Hadi itu benar ya, sebab ilmu dia tinggi. Jadi saya nak bagi tahu lah, kalau ilmu sebagai hujah mengatakan itu pihak yang benar ya, iblis itu mempunyai ilmu yang lebih hebat daripada Haji Hadi. Selalu saya ulang sebab saya nak bagi tahu walaon ni, terutama dan termasuk juga orang-orang di atas pagar ya, bahawa ilmu bukan ukuran. Ilmu itu penting, betul, dalam Islam ilmu itu wajib untuk kita pelajari, apatah lagi ilmu akhirat ya. Tetapi bukan ilmu itu menentukan jati diri kamu ya. Berapa banyak orang yang berilmu tapi menggunakan ilmu itu untuk kepentingan diri dia. Berapa banyak orang berilmu menggunakan ilmu itu untuk keduniaan. Berapa banyak orang ada ilmu tetapi ilmu itu ditunggang untuk kabilah
atau parti mereka. Ya. Contohnya macam Haji Hadi. Ni contoh dia. Banyak dia gunakan agama sebagai dalil dan hujah untuk mengatakan parti dia lah yang terbaik. Ya, gunakan dalil dan hujah untuk nak memburukkan parti orang lain, pihak orang lain yang tak sependapat dengan dia. Sebab itu kita mengatakan bahawa ilmu tanpa amal itu tak ada maknanya. Betul lah kawan kita kata tadi ni. Siapa ni? Saya terbaca tadi, Mr. Gaban. Walaupun dia Gaban, tetapi pandangan dia betul. Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Ya? Amalan tanpa ilmu pun tak ada gunanya. Ya? Macam orang solat lah. Dia solat tapi tidak belajar rukun sembahyang, ya, syarat-syarat solat sah, ya, syarat-syarat sah solat. Dia tak belajar tapi nak solat, tak ada guna juga. Sebab kita beramal dengan ilmu yang tidak ada, kan? Ada ilmu, tak beramal, tak boleh juga. Ada ilmu, menjual ilmu itu untuk kedunaan, tak boleh juga. Ya, nak mengajar agama kerana mengharapkan duit sampul, pergi ke masjid-masjid, ya, mengharapkan berapa sagu hati yang akan diberikan oleh masjid kepada dia kerana dia mengajar, pun tak ada guna. Sebab itu ada ustaz-ustaz yang meroyan bila tauliah mereka ditarik. Dah tak boleh mengajar dekat Selangor. Ya? Selangor ni kita faham lah. Mana-mana ustaz atau pendakwah yang dapat mengajar di masjid-masjid ataupun surau di Selangor, ya, kencang, ya, penuh poket saudara. Sebab Selangor ni negeri kaya. Dia meraihkan da'i-da'i ni. Dia meraihkan mubalik. Dia meraihkan pendakwah-pendakwah yang nak sampaikan ilmu kepada masyarakat Islam di Selangor. Sebab itu dia tidak sayang duit nak bagi ke pendakwah ini. Dia negeri yang berduit, kan? Tetapi ada orang ambil kesempatan, ya, mencari keuntungan, mengajak agama di Selangor hanya kerana nak cari pendapatan. Jadi bila tidak ada tauliah ditarik balik, ya, tak dapat tauliah ataupun tauliah ditarik balik, meroyan macam nak gila. Seolah-olah tak boleh makan dah. Ya, dah tak boleh nak, tak ada tauliah, tak boleh mengajar dah. Ya, tak ada tauliah, dah tak boleh nak menyebarkan ilmu. Ya, maka dia pun meroyan. Dia kata, Selangor anti-Islam, Selangor anti-dakwah. Ya, sebenarnya Selangor bukan anti-dakwah, Selangor bukan anti-Islam. Ustaz lain banyak mengajar lagi, tetapi kerajaan di Selangor anti kamu. Sebab apa kamu tak dapat tauliah? Sebab kamu menggunakan masjid untuk berpolitik. Kamu gunakan masjid untuk maki hamun orang. Kamu gunakan masjid untuk cakap yang kotor-kotor. Sebab itu kamu tak layak dapat tauliah. Bukan kerana Selangor tolak dakwah. Bahkan Selangor negeri yang paling banyak melaksanakan, ya, program-program keagamaan syiar Islam di Selangor itu jauh lebih hebat daripada di Kelantan dan juga di Terengganu. Ya, untuk nak menangkatkan syiar Islam di Selangor itu lebih jauh hebat berbanding di Kelantan dan juga di Terengganu. Imam-imam, bilal-bilal, guru kafar di Selangor yang menjalankan dakwah ini, ya, mereka diberikan allowance jauh lebih tinggi berbanding di Kelantan dan juga di negeri yang lebay perintah. Itu kenyataan dia. Ya? Jangan kerana kamu tak dapat tauliah, maka kamu mengatakan Selangor anti-Islam. Yang sebenarnya kita anti orang seperti kamu, ya, yang menggunakan agama, masuk masjid, tunjuk jari tengah, ya, masjid duduk mengatakan orang lain tak betul, orang lain munafik, ya, kamu je yang betul. Ya, nak percaya cakap kamu saja. Sehingga kan kamu nak minta orang percaya bahawa kamu pernah dipanah peti. Ya, nak minta orang percaya bahawa kamu pernah dipanah peti waktu solat. Ya, tak boleh lah ustaz macam tu. Ya, tak boleh. Saudara, dia akan merendah-rendahkan agama kita. Yang sebenarnya tauliah ini satu peraturan, pentadbiran biasa. Pentadbiran biasa. Ya? Janganlah kata bila kita dah tak ada tauliah ataupun ditarik balik tauliah mengajar, maka kita pun cerita zaman Nabi dulu mana ada tauliah. Dalam Islam ni tak ada tauliah. Nabi tak ajar pun tauliah hari. Bila kita kena tarik tauliah, kita jual, ya, jual kisah-kisah di zaman Nabi. Zaman Nabi dulu tak ada tauliah. Betul. Ya, tang itu betul. Dan zaman Nabi dulu pun tak ada duit-duit sampul ni, saudara. Tang duit sampul tahu pula tak nak ikut zaman Nabi. Ya. Tang terima duit sampul, kenapa tak sebut? Minta maaf Tok Imam, saya tak boleh terima duit sampul ini sebab zaman Nabi dulu mereka berdakwah tak pernah minta upah pun, tak pernah dibayar pun. Kenapa tak kata macam tu? Bab duit kamu senyap je masuk poket. Ya? Bab duit kamu senyap saja masuk poket, tak petikai pun.
ya, dakwah di zaman Nabi. Tetapi bila watikah kamu, tauliah kamu mengajar ditarik balik, kamu cerita zaman Nabi. Zaman Nabi itu mana ada tauliah? Inilah ya, putar belit lebay saudara. Ya. Yang sebenarnya ya, yang ditarik tauliah ini adalah orang-orang ustaz-ustaz yang berkepentingan. Ya, setelah ditegur berkali-kali, bukan saja oleh majlis agama, bukan saja oleh orang politik menteri besar, ditegur oleh istana sebagai sultan, ketua agama ditegur, diperingatkan jangan gunakan masjid sebagai pentas politik. Ya, sultan bagi tahu sesiapa yang nak mengajar. Ya, contohnya Selangor lah. Sesiapa nak mengajar di Selangor, saya tak mahu ustaz-ustaz itu terlibat dan aktif di dalam politik kepartian. Kamu nak sokong parti mana tak kisah, tetapi kamu jangan aktif dalam politik kepartian. Bukan saja pegang jawatan, kamu tidak boleh berceramah atas pentas-pentas politik. Ya, sebab kamu pendakwah yang diberi tauliah oleh Sultan Selangor untuk nak mengajar agama kepada semua parti. Ya, bukan saja parti UMNO, bukan saja parti PAS, bukan saja PKR, ya, bahkan DAP, ya, yang menyokong DAP tetapi beragama Islam. Ya, disebarkan agama, berhak mendengar ilmu yang nak kamu sampaikan. Tetapi kalau kamu gunakan itu untuk kamu nak cerita parti kamu yang terbaik, ya, parti kamu saja yang lebih Islam, parti kamu lah pejuang Palestin yang sebenar, ya, dan kamu sebarkan dalam masjid. Sebab itu kamu tak layak dapat tauliah. Ya? Apatah lagi kalau kamu berceramah, ya, atas parti PAS dalam pilihan raya, berceramah hentam kerajaan, hentam sini, ya, semua sebagainya, tiba-tiba kamu nak dapat tauliah mengajar. Memang tak dapat lah. Ya, memang tak dapat lah. Dan patut pun tak dapat. Pertama, kamu kaki fitnah. Yang kedua, kamu menonjolkan kepartian kamu sehingga kamu nak seret ke dalam masjid. Ya? Sebab itu, kalau kamu tak dapat tauliah pun, kan, boleh saja kamu mengajar. Berapa ramai orang tak ada tauliah, boleh saja sebarkan ilmu. Ya? Contohnya macam Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat dulu ada tauliah Negeri Kelantan. Ya? Tiba-tiba atas sebab-sebab politik jugalah keputusan diambil, Ustaz Muhaizat tidak lagi diberikan tauliah. Apakah Ustaz Muhaizat berhenti daripada berdakwah? Tak, saudara. Dia buat live macam saya ni. Kan? Saya pun tak ada tauliah. Saya pun tak ada tauliah. Ya? Tetapi boleh je lah malam ini untuk bagikan tazkirah kepada anda semua. Tazkirah lah kira ni kan. Kalau tak nak panggil usrah pun, kira tazkirah lah. Kan? Boleh aja. Nak dengan tak nak saja. Ya? Contoh macam Ustaz Azizuki, kalau dia tak ada tauliah mengajar di Selangor, Ustaz Khairi, Allah Khairi tu, kalau tak dapat tauliah mengajar di Selangor, buatlah live. Sekarang ni orang dah ramai ikuti live. Ya? Macam saya sekarang ni, buat tazkirah sekarang ni. Kan? 213 orang. Setakat ni, 213 orang yang masuk view ni. Ya? Kalau saya masuk masjid, belum tentu lagi saya dapat 213. Kalau saya mengajar kat masjid, ataupun saya buat tazkirah kat masjid, belum tentu lagi saya dapat 213 ni. Kemungkinan 10 orang, kemungkinan 20 orang je yang mendengar. Tapi saya buat live, ya, dapatlah 200 ni mendengar saya punya tazkirah. Kan? Ini baru saya yang tak ada ilmu, ya, yang jahil ini. Kalau orang alim, orang ada ilmu, ulama buat live, tentulah ramai lagi yang mendengar. Ya, mungkin ribu-ribuan view akan menonton. Ya, kenapa kamu tak pilih yang itu? Kenapa kamu masih lagi meroyan nak tauliah mengajar masjid? Sebab dia, saudara, sebab pitih. Ya, sebab pitih itu aja. Kalau buat live macam ni, dapat apa? Siapa nak bagi sampul? Ya, paling-paling tidak bagi gift lah, bunga ros sekuntum mawar merah. Paling-paling tidak itu aja. Ya, tak dapatlah dia sampul. Sebab itu dia tidak berminat untuk buat live. Dia berminat untuk dapat tauliah mengajar di masjid. Sebab masjid itu dalam sampul bukan 100-200 saudara. Ya, kalau mengajar di Selangor, ya, ribuan tu, ya, boleh dapat satu malam. Siapa tak nak? Sebab tu jangan pelik kalau ada ulama, ya, ustaz-ustaz yang tak ada kerja apa ni pakai verifier. Ya, sebab apa? Sebab pendapatan mereka lebat. Sebab apa? Mereka mengajar di masjid. Ya, dapat duit sampul. Ya, tentang nawaitu mereka, wallahualam, kita tak pertikaikan nawaitu mereka.
Ya, tapi kenyataannya memang mereka dia bayar, diberi. Ya, kita tidak pertikaikan tentang bayaran, tetapi yang kita pertikaikan, kalau kamu tak dapat tauliah, janganlah moyan. Ya, fikir kenapa kamu tak dapat. Ya, fikir kenapa kamu tak dapat. Dan itu juga bukan alasan untuk kamu katakan tak ada tauliah maka saya disekat daripada berdakwah. Saya tidak boleh lagi nak menyampaikan ajaran Islam. Salah. Banyak cara nak sampaikan. Ya, mulai live seperti ini. Ya, buat YouTube boleh. Paling tidak kamu menulis dalam Facebook ilmu atau dakwah bidang-bidang kamu. Banyak saudara. Ya. Tapi sebab kamu nak pilih yang mendatangkan fulus, ya, fulus apa? Fulus fil dunia, mampus fil akhirat. Tu ya, yang selalu disebut oleh Ustaz Ismail Kamuh dulu kan. Kerana nak dapat fulus di dunia, ya, maka mampus di akhirat nanti. Jadi itulah puncanya saudara. Okey, hari ini saya nak cerita apa yang berlaku di Parlimen. Tadi mukadimah tu. Mukadimah tazkirah kita. Hari ini saya nak cerita apa yang berlaku di Parlimen. Di antara lain lah yang sempat saya dengar. Terutamanya dalam PMQ. Ya, soal jawab dengan Perdana Menteri. Ya, yang ditimbulkan adalah isu billboard. Isu billboard ni gambar untuk mempromosikan Perdana Menteri. Ya, kita pun tahu sebelum ini Perdana Menteri pernah keluarkan arahan. Dia tidak membenarkan mana-mana orang yang membelanjakan duit rakyat hanya kerana letak poster dia. Ya, letak dia punya banner ataupun billboard. Itu arahan Perdana Menteri. Dia dah bagi tahu jangan angkat billboard yang besar-besar. Letak gambar saya tak mahu gunakan duit rakyat untuk promosi diri dia. Sebenarnya boleh sebab dia sebagai pemimpin. Ya, saya pernah kata saya tak bersetuju. Saya tak setuju dengan arahan Perdana Menteri. Sepatutnya dia sebagai Perdana Menteri, apatah lagi dia baru dah dilantik sebagai Perdana Menteri, penting bagi dia untuk memperkenalkan diri dia sebagai Perdana Menteri. Ya, apatah lagi di bawah kerajaan Malaysia Madani. Ya, Malaysia Madani ni baju saya pakai ni. Ya, nak promote Malaysia Madani itu perlukan kepada pendedahan, ya, diviralkan, ya. Macam kita nak jual barang lah, kita nak jual barang, kita kena promote, buat iklan dan sebagainya. Jadi Malaysia Madani ini perlu dipromotkan. Jadi perlulah ada billboard ke kan, poster, banner dan sebagainya. Tetapi Perdana Menteri bagi tahu apa? Dia dah cukuplah media yang ada untuk menerangkan tentang apa yang dia nak buat. Tak perlu lagi nak pamer-pamer gambar saya, billboard-billboard yang menelan belanja, ya, ribuan-ribuan ringgit untuk billboard ini di seluruh negara. Itu arahan dia yang awal. Tetapi dalam parlimen tadi ada yang tanya, ahli parlimen mana, saya lupa dah nama dia. Ya, kalau saudara ingat mungkin boleh komen. Dia bertanya, sepanjang jalan, dia kata, oh ini betul ke ni? Ya, sepanjang jalan tu pun dah menipu lah tu. Ya, sepanjang jalan saya nak pergi ke Kelompok, ya, ada billboard PMX, ada billboard Perdana Menteri, banyak, dia kata. Tidakkah ini membazir duit negara? Ni soalan dia. Ya, ada tak yang komen-komen ni? Saya pun tak saya tak boleh nak baca semua saudara, ya, tak sempat nak baca. Ya. Siapa ajak ngeteh ni? Anjedak keluar baris. Ya. Jadi dia kata sepanjang jalan ada billboard, tidakkah itu membazir duit rakyat? Ya. Menteri jawab apa? Bukan pun satu sen saya tak pernah luluskan untuk nak buat billboard bagi diri dia sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Tak ada satu sen pun saya luluskan. Tetapi ahli parlimen tu kata kenapa ada gambar dia? Billboard. Jadi PMX kata billboard yang ada gambar dia itu adalah peruntukan yang digunakan sebab tu jadi Perdana Menteri. Mana ada perjanjian kerajaan dengan syarikat-syarikat. Ya, perjanjian dia dengan syarikat untuk membuat billboard gambar Perdana Menteri. Waktu itu lah Ismail Sabri. Ya. Jadi perjanjian itu masih lagi diberikan kepada syarikat berkenaan untuk menyediakan billboard tersebut. Ya. Mungkin waktu itu, ya, yang Sabri pun tidak ada pilihan, terpaksa bubarkan parlimen dan dia tidak boleh jadi dan tidak dipilih lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, tapi takkanlah kerana itu maka syarikat itu terpaksa kita stopkan. Ya, sedangkan perjanjian dah dibuat untuk dia menyediakan billboard tersebut. Maka sebab itulah Dato' Seri Anwar Ibrahim kata, bila Ismail Sabri tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka syarikat tersebut menukar gambar Ismail Sabri, ya, kepada gambar Perdana Menteri. Ya, apa masalah dia? Peruntukan telah pun dibuat.
ya, dikeluarkan oleh Ismail Sabri dengan perjanjian-perjanjian. Ya, janganlah kita bertindak bodoh. Pertama, membatalkan perjanjian, dan kedua, kita nak runtuhkan billboard. Itu kerja bodoh. Ya, kerja bodoh, lagi merugikan sebab benda tu dah keluar. Kalau kita runtuhkan billboard tu pun, duit bukan boleh kembali kepada kerajaan, tak boleh. Sebab perjanjian dah dibuat. Macam KLCC lah. Ya? Takkanlah kita tak bersetuju dengan KLCC waktu dulu. Waktu nak buat KLCC tu, kita bantah ini membazir wang rakyat. Bukan faedah kepada orang Melayu pun. Bukan faedah kepada orang bawah. Ini semua toke-toke yang akan dapat menyewa bangunan tersebut. Dulu kita bantah. Ya? Tetapi bila dah didirikan KLCC, ya, dah terpacak KLCC tu, bila kita jadi kerajaan, takkanlah kita buat kerja bodoh, kita pergi runtuhkan KLCC. Itu kerja bodoh, saudara. Ya, kita nak bantah, kita nak pertikaian sebelum dilaksanakan. Sama juga dengan kilang Dainas di Kuantan. Dulu kita bantah kilang Dainas. Ya, saya pun terlibat dengan demonstrasi berbagai-bagai program. Kita nak tunjuk bahawa kita membantah, ya, kilang Dainas itu atas hujah-hujah kita. Ya, tetapi bila dibenarkan, dioperasi, dah bertahun-tahun dioperasi, takkanlah kita jadi kerajaan, kita nak pergi tutup kilang Dainas. Di mana telah mendatangkan, ya, pekerjaan, orang tengah bekerja dekat situ. Ya, tak boleh, cuma kita kawal. Apa yang kita tidak mahu berlaku, kita kawal lah, ya, kepada kilang tersebut. Sebab itu ada perjanjian baru, ya, prosedur peraturan-peraturan baru yang dikenakan kepada Dainas di Kuantan. Itu cara kita jadi kerajaan. Ya, bukan cara tak suka je buang, tak suka je buang. Tak boleh macam tu. Kalau nak bantah sebelum dilaksanakan. Ya? Ini kita kena matang sikit. Ya? Jadi isu billboard ini, itulah jawapan PMX. Dia kata apa yang ada, yang kamu nampak gambar dia tepi jalan itu, 1 sen pun dia tidak pernah luluskan. Itu semua adalah lanjutan daripada Perdana Menteri sebelum ini. Dia hanya menukar gambar saja. Daripada gambar Ismail Sabri kepada gambar Anwar Ibrahim. Sama juga dulu gambar Deng Cirip, ya, si Sembab tu duduk mata-mata tepi jalan, gambar si Sembab tu, kan. Bila dia dah tak jadi Perdana Menteri sebab dia dikhianati, ya, sebab dia dah ditekan Swiss, maka dia pun tumbang, naik Ismail Sabri, tukar gambar Ismail Sabri, ya. Lepas tu Anwar Ibrahim, kenapa nak pertikaikan waktu Anwar Ibrahim? Waktu gambar Deng Cirip dulu ada lebay berbunyi pasal pembaziran. Ada lebay berbunyi. Waktu Ismail Sabri ada lebay berbunyi pasal pembaziran duit rakyat. Tiba-tiba bila zaman PMX pandai pula bercakap, membazir, yang sebenarnya cemburu, iri hati dan dengki. Itu yang sebenarnya.